Alright, selamat datang ke channel Accountish bersama Cikgu Fazli. So, seperti yang dijanjikan dalam video kali ini, kita nak belajar apakah perkara-perkara yang korang kena buat sebelum menyediakan penyata penyesuaian bank. Okay, so sebelum tu kita tengok kenapa kita kena sediakan penyata penyesuaian bank. Dalam slide kita boleh tengok ada buku tunai. Buku tunai ni sebelah kredit bawah sekali ada baki HB 3072. So, kenapa kena sediakan penyata penyesuaian bank? Sebab dekat penyata bank korang tengok kanan bawah sekali 1345. So baki dia tak sama dengan baki di buku tunai. So bila tak sama maksudnya adalah benda-benda yang berlaku, kesilapan, ketinggalan cek belum kemuka, deposit belum kredit, cek tak laku dan sebagainya. So bila 6 benda ni berlaku, dia akan menyebabkan baki buku tunai tak sama dengan baki di penyata bank. So, apakah perkara yang kita kena buat sebelum sediakan penyata penyesuaian bank? Yang pertama, korang kena abaikan baki BB di buku tunai. Korang kena abaikan juga nombor cek sebelum nombor cek pertama di buku tunai. Cikgu akan explain selepas ni. Kedua, korang kena analisis maklumat tambahan. Ketiga, kena bandingkan debit buku tunai dengan kredit penyata bank, kredit buku tunai dan juga debit penyata bank. Dan last sekali baru kita sediakan penyata penyesuaian bank. Kita akan buat benda ni one by one. So tengok balik. Nombor 1, abaikan baki BB. Abaikan nombor cek sebelum nombor cek pertama di buku tunai. Okey, so cikgu potongkan baki BB. Dan nampak tak sebelah kredit ada Krisma Berhad, nombor cek nombor 158, nombor 58. So ini ialah nombor cek pertama di buku tunai. Okey, so apa yang kita kena buat? Kita kena tengok dekat penyata bank, ada tak nombor cek yang sebelum nombor 58. Sebelum maksudnya 57, 56, 55 dan sebagainya. Okey, kita tengok, oh dekat penyata bank ada satu, nombor 57. Nombor cek dan nombor 57 sebelum nombor 58. So, kita kena abaikan. Okey. Yang kedua, kita kena analisis maklumat tambahan. Jangan lupa tengok maklumat tambahan. Maklumat tambahan biasanya ada dua. Yang pertama, dia cakap cek yang dikeluarkan bernombor 61 dikenal pasti berlaku kesilapan dalam buku tunai. Kita tengok buku tunai, cek nombor 61. Dia punya RM 1698. Nombor cek nombor 1 tapi amount dia 1698. Kalau kita bandingkan dekat penyata bank, nombor cek nombor 61, dia 1968. Nombor dia seakan-akan sama tapi berbeza. Maksudnya dia berlaku kesilapan. Kesilapan ni cikgu bintangkan dia. So nampak bintang maksudnya ada kesilapan. Baik. Maklumat tambahan nombor 2. Cek yang diterima pada 25 Jun 2015 dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Apa maksud rujuk penyuruh bayar? Maksudnya cek tak laku. So kita tengok buku tunai, tarikh 25 hari bulan Al-Zakwan 2560 ni ialah cek tidak laku. Okey, so selesai maklumat tambahan. Yang ketiga korang kena buat adalah bandingkan debit buku tunai dengan kredit penyata bank. Lepas tu bandingkan kredit buku tunai pula dengan debit penyata bank. Kalau nombor tu kita jumpa dia ada couple, ada pasangan, kita potong. Kalau tak ada pasangan, kita bulatkan. Okey, so kita tengok di debit buku tunai dulu. 1645 ada pasangan, cikgu potong dua-dua. 2400 pun ada pasangan, kita potong dua-dua. 820 kita potong sebab dia ada 820 di debit buku tunai. 1235 pun potong sebab dia ada pasangan di kredit penyata bank. 1892 kita bulatkan sebab dia tiada pasangan di kredit penyata bank. So yang kita bulatkan ni kita panggil dia apa? Deposit belum dikreditkan. Okey, dia dah debit buku tunai tapi belum kredit penyata bank. Baik, seterusnya compare pula, bandingkan kredit buku tunai dengan debit penyata bank. Okey, dengan debit penyata bank. So 3250 kita potong, 775 potong, 2510 potong juga, 1500 pun kita potong. Why? Sebab dia ada pasangan di sini. Okey, dia ada pasangan di sebelah sini. 420 kita bulatkan sebab dia tak ada pasangan di debit penyata bank. Begitu juga dengan 3200. Tengok balik dekat debit penyata bank, ada tak yang belum potong? Ada, 25,600. Kenapa kita bulatkan? Sebab dia tak ada pasangan di kredit buku tunai. So, senang. Ada pasangan potong, tak ada pasangan kita bulatkan. Kita fokus pada yang kita bulatkan. Kenapa fokus pada kita bulatkan? Maksudnya kat situlah kesilapan ataupun masalah tu berlaku.
Yang kita potong tu tak tengok kenapa, sebab dia ada pasangan, maksudnya tiada kesilapan. Dia dah sesuai. Dia dah mesh. Bila dah mesh, dia tiada masalah. Okey, sebab tu kita abaikan. Alright. So, korang cuba tengok dekat buku tunai sebelah kredit 420 dengan 3,200 kita bulatkan. Ni kita panggil dia cek belum dikemukakan. Manakala yang korang bulatkan di sebelah debit buku tunai, ni kita panggil deposit belum dikreditkan. Kita dah belajar dalam video sebelum ni. Boleh cek balik video sebelum ni. Apa tu cek belum kemuka, apa tu deposit belum kredit. Baik. Seterusnya kita ada ketinggalan di buku tunai 25 dan juga 600. Perasan tak? Ketinggalan ni yang kita bulatkan cuma di debit penyata bank. Tapi sebelah kredit penyata bank tiada yang dibulatkan. Kebetulan dalam soalan ni tak ada ketinggalan di kredit penyata bank. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey. So, last kali step nombor 3 pernah selesai. Step nombor 4 barulah kita sediakan penyata penyesuaian bank yang mana kita akan buat dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih.